Best. Basket. Alamak, dah habis aku pupuk ni. Apalah kau ni, makan seorang. Kejap. Ada lagi dalam beg ni. Nah, untuk kau tu. Nah, ambil kau tu. Macam ni lah kawan. Kopok mahkota memang best. Bulan Mac adalah bulan yang penuh bersejarah. 3 hari bulan Mac bagi umat Islam satu kenangan pahit yang berlaku, iaitu tamatnya sistem khilafah pemerintahan Islam apabila kerajaan Uthmaniyah tumbang pada 3 Mac 1924. Sejak daripada itulah dunia ketiga termasuk dunia Islam dijajah secara menyeluruh, dan 3 tempat suci bagi agama Islam dikuasai oleh kuasa besar, iaitu Palestin dan termasuk bumi Hijaz sendiri. Peristiwa besar berlaku lagi pada bulan Mac kali ini, iaitu 7 hari bulan Mac. Datuk Seri Anwar Ibrahim dihukum 5 tahun penjara. Kita lihat kerja yang mereka lakukan termasuk mempercepatkan perbicaraan kes itu. Sebab kita semua ini, terutama yang berada di atas ini, berpengalaman dengan mahkamah. Saya kalau tidak sahana lawyer, tetapi pandai macam lawyer. Sekarang saya hadapi 7 kes di mahkamah. Selalunya apabila habis perbicaraan, pendakwa akan meminta sekurang-kurang seminggu 2 minggu untuk membuat keputusan. Tetapi semalam semua mahkamah kerja overtime. Harapan mereka dengan kononnya menamatkan kerjaya Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka akan memperlahankanlah kemarahan kita ke Putrajaya. Tidak sama sekali. Peristiwa 7 Mac ini akan menguatkan lagi perpaduan kita, dan kita akan lihat Kajang akan menjadi ukuran kemenangan kita yang besar pada 23 Mac nanti. Ya, mereka boleh mengambil tindakan apa-apa, tetapi semangat rakyat, saya melihat di Kajang semalam, di kedai kopi, di tempat himpunan kita, semangat begitu tinggi, semua kaum, sampai ke peringkat mereka kata kesian kepada Yufan kalau dia boleh mendapat undi yang agak selesa. Bahkan pekerja kita akan bekerja sehingga kalau boleh Barisan Nasional hilang wang pertaruhan. Babak sedih juga menimpa kita dalam bulan Mac, yaitu pada 11 hari bulan Mac tahun 78, pas hilang kerajaan negeri. Puncanya daripada persisihan dalaman. Satu puak menteri besar yang diketuai oleh Datuk Muhammad Nasir dianggap pemimpin yang jujur dan disokong oleh rakyat. Satu puak lagi yang disokong oleh Presiden Parti cenderung kepada Datuk Wan Ismail dan rakan-rakannya. Pertarungan dalaman itu akhirnya berlaku undi tak percaya dalam Dewan Undangan Negeri yang melibatkan kuasa sultan dan sebagainya. Akhirnya rakyat
keluar ke jalan raya mempertahankan menteri besar yang dilabelkan sebagai jujur. Kemudian UMNO campur tangan, berlakulah demonstrasi dan kebakaran taya-taya bubuk di sana di sini. Melalui parlemen mereka istihad darurat negeri Kelantan pada bulan November tahun 77. Waktu itulah perpecahan semakin dahsyat, lahirnya Parti Berjasa. Masa darurat, Parti PAS waktu itu tidak boleh berkempen, tak boleh berceramah. UMNO mengambil peluang. Ada sebuah sekolah diresmikan 2 kali. Satu menteri datang resmi pintu pagar, menteri yang lain datang resmi jamban. Dijemput rakyat untuk hadir, sedangkan Parti Pembangkang tidak dapat beroperasi masa darurat. Darurat ditarik, pilihan raya dibuat. Maka 11 hari bulan Mac, hilanglah negeri Kelantan daripada pegangan Parti Islam. Kami hanya mampu menang 2 kursi sahaja. Oleh itu persediaan dalaman kalau ada mesti diselesaikan awal, jauh daripada pilihan raya. Mana-mana kerajaan negeri kita yang kita kuasai, kalau ada masalah selesaikan awal, sebab masalah dalaman inilah yang akan menyebabkan rakyat menolak kita. Saya yakin penuh negeri Pakatan Rakyat akan selamat, segala masalah akan diselesaikan dengan segera. Minggu depan the lawyer's lawyer Karpal Singh nasibnya juga akan ditentukan melalui mahkamah. Saya yakin penuh tokoh veteran ini, masa dia berdiri pun dia lawan dengan kuat, dia duduk atas kursi pun dia lawan dengan kuat, dia melentang pun dia akan lawan Barisan Nasional. Sejarah pilihan raya dalam negara kita lihat masih lagi hal perkauman itu menjadi perkara besar yang perlu kita atasi. Saya bersetuju penuh dengan rakan saya tadi daripada DAP. Tahun 86 orang Tionghoa secara memuncak mengundi Pembangkang, khasnya DAP, menang 24 kursi parlimen. Orang Melayu tidak banyak membuat perubahan, maka kerajaan pusat tak dapat bertukar. Tahun 99 orang Melayu pula bangun mendadak secara majoriti menolak Barisan Nasional, sehingga kami daripada PAS mampu menang 27 kursi parlimen, keadilan 5, dan kita menang termasuk di kawasan Felda. Orang Tionghoa dan India tidak banyak berubah, menyebabkan pemerintahan tak dapat bertukar. Tahun 2008 kita lihat pertama kali semua kaum bangun berubah. Hasil daripada perubahan semua kaum itu, kita dapat kuasai 5 buah negeri. Tahun 2013 harapan kita untuk masuk ke Putrajaya, tetapi sedikit sebanyak diganggu dengan isu perkauman dan keagamaan in bracket. Sepatah kata Tun Mahathir Mohamad, kemenangan BN pada pilihan raya yang lalu bukan kerana BN kuat, tetapi kerana mereka berjaya memerangkap minda rakyat. Isu perkauman bergema apabila UMNO menghadapi masalah. Sejak tahun 69 menjelang tahun pilihan raya tahun 90, menjelang pilihan raya yang lepas, dan sekarang bila sokongan BN merosot,
kepala babi akan masuk ke dalam masjid. Bila sokong MBN merosot, ada gereja yang terbakar. Bila sokong MBN merosot, ada molotov koktail yang meletup dalam gereja. Ini permainan yang diulang. Oleh itu, pilihan raya ke-14 izinkan kepada kami daripada parti Islam akan memainkan peranan untuk melawan perkauman dan keagamaan yang dipesongkan. Sebab kami pernah dalam muktamar kami memilih tajuk menggempur pemikiran asabiah, menggempur pemikiran perkauman, karena isu perkauman ini mudah ditiupkan tetapi susah untuk dipadam. Sebab itu bukan hanya tanggungjawab kepada rakan-rakan yang lain. Jikalau kita dapat hadapi UMNO yang main isu perkauman ini, Uni Cina India kekal seperti sekarang, kita pasti insyaAllah ambil alih Putrajaya. Sudah tentu Sabah dan Sarawak menjadi tumpuan kita, terutama Sabah diperangkap baru ini dengan ketakutan Lahad Datu dan sebagainya. Sarawak kita tahu pilihan raya akan berlaku. Kita naik kereta, di mana tong biru di tepi jalan banyak, di situ BN kuat. Artinya di kawasan tak ada air, di kawasan Bumi Putra miskin, disitulah BN kuat. Kita akan memainkan peranan dan bagaimana mengatasinya. Untuk akan datang mengambil alih Putrajaya, tumpuan pengundi luar bandar, khasnya pengundi Melayu yang digoda dengan perkauman ini, mesti menjadi tumpuan. Di antaranya para penanam padi, peneraka felda, pekebun kecil, nelayan, pemandu teksi, dan seluruh penduduk luar bandar Sabah dan Sarawak. Kita mainkan peranan hal ini, kita tekankan betul-betul bahwa kita akan menyelamatkan rakyat Mahain ini. Mereka insyaAllah akan bersama kita dalam pilihan raya yang akan datang. Sekarang semua rakyat hadapi masalah kenaikan harga barang. Saya bersetuju dengan Perdana Menteri, eloklah rakyat makan kangkung dalam suasana begini. Sebab kangkung murah bila musim hujan, musim kemarau kembali mahal. Hadirin sekalian, dalam keadaan yang sebegini, seorang profesor Universiti Melaya membuat kajian. Sekarang ini penduduk luar bandar, termasuklah Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, khasnya Bumi Putra, kembali miskin semacam sebelum tahun 70 akibat daripada kenaikan harga minyak dan kenaikan harga barang. Oleh itu, peranan yang sebaik mungkin akan dimainkan oleh kita, para perancang, terutama mereka yang memahami hal ekonomi, sosio budaya dan sains sosial, kemukakan kepada rakyat faedah perubahan dan faedah pertukaran kerajaan. Inilah yang perlu kita ketengahkan, insyaAllah. Jikalau kita dapat garapkan ini semua, kita berkeyakinan penuh bahawa pintu Putrajaya sedang melambai kita sekarang ini.